Aduh, hai. Mengundi ke kak? Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelayar Malaysia Gazette. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelayar Malaysia Gazette. Saya lapor wartawan anda di lokasi. Ketika ini saya telah berada di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak 1 dan 2. Assalamualaikum. Di kawasan ini pusat-pusat pengundian telah mula dibuka sejak pukul awal pukul 8 pagi tadi 4 minit dan mereka telah pun dibenarkan untuk masuk ke pusat pengundian. Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak 2 merupakan kawasan di mana calon Barisan Nasional Datuk Megat Zulkarnain Olmaldin dan juga calon bagi Perikatan Nasional Muhammad Hilman akan membuang undi di sini hari ini. Pengundi telah pun mula beratur sejak awal pukul 5.45 minit pagi tadi bagi mendapatkan tempat yang lebih awal untuk masuk ke pusat pengundian supaya tidak berlaku kesesakan menjelang tengah hari nanti. Ini adalah Sekolah Kebangsaan Seri Gombak 1 di mana ini adalah, tak silap saya, untuk saluran orang-orang muda. Nampak pagi ni semua pengundi bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing hari ini. Gus, best. Sudah bersedia? Nampak macam bersedia sangat ya. Okey, untuk makluman semua, Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak 2, calon Barisan Nasional Datuk Megat Zulkarnain Olmaldin bagi kerusi Dun Gombak Setia ini dijadualkan akan melakukan proses pengundian di sini. Beliau dikatakan akan hadir pada pukul 10.30 pagi nanti. Manakala bagi calon Perikatan Nasional Muhammad Hilman Idham dijadualkan akan tiba pada pukul 8.30 pagi nanti. Ada dua sekolah di sini yang berdekatan iaitu SK Taman Seri Gombak dan SK Taman Seri Gombak 1. Taman Seri Gombak sini. Ini adalah proses pengundian tidak sampai 8 bulan selepas Pilihan Raya Umum ke-15 yang lalu. Okey semua bos. Ada yang memakai pelitup muka bagi menjaga kesihatan daripada sebarang wabak terutamanya virus COVID-19, tapi tidak diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Tadi barisan panjang ya, daripada pukul 5.45 minit pagi tadi. Sekitar pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Seri Gombak di Gombak ini yang antara kerusi panas yang menjadi perhatian seluruh negara sama ada
penyandang kerusi ini, Muhammad Hilman, dapat mengekalkan kerusinya dalam pilihan raya yang akan berlangsung hari ini, atau sama ada pengurusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Megat Zulkarnain, berjaya merampas kerusi ini selepas ditewaskan sebanyak satu kali pada 2014. Ada juga yang baru datang dan mahu memeriksa pusat saluran di mana mereka mengundi, dan nampaknya media membantu mendapatkan pusat pengundian bagi pengundi ini. Okey, betul Kak? Dah dapat dah? Dah semangat ke nak mengundi? Ya, semangat. Nak tunaikan tanggungjawab kita sebagai warga. Ni kali ke berapa mengundi ni? Saya tak pernah kira. Saya tak pernah kira. Pilihan raya 2015 saya tu mengundi lah. Ya. Tapi mungkin ramai nak tahu sebenarnya calon atau parti yang macam mana Kak pilih. Yang wajib sebagai rakyat Malaysia kita pilih lah. Apa ciri-ciri yang perlu ada sebagai seorang wakil rakyat, sebagai kerajaan. Wakil rakyat tu mesti mesra rakyat. Setengah orang wakil rakyat bila kita pergi dia tak ada sekretari dia, siapa yang akan menghadap kita lah. So kita nak kalau boleh wakil rakyat tu yang mewakil kita nak berjumpa direct. Kalau kita sampaikan maklumat kepada setiausaha ke pembantu-pembantu lain kan belum tentu dia akan dapat maklumat yang sahih. Betul? Itu je. Okey, selamat mengundi Kak. Terima kasih. Alright, itu je. Menunaikan tanggungjawab dengan penuh semangat untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor ini, di mana 56 kerusi dipertaruhkan. Okey, sedikit mengenai kerusi Dun Gombak ini, Gombak Setia. Kerusi Dun Gombak Setia merupakan antara kerusi panas dalam pilihan raya negeri Selangor kali ini. Kerusi ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara Megat Zulkarnain, calon Barisan Nasional, dengan calon Perikatan Nasional Muhammad Hilman Idham, dan Bersatu yang juga penyandang kerusi Dun ini, serta calon bebas. Ada seorang calon bebas di sini, Muhammad Salim Muhammad Ali. Ini adalah pertembungan kali kedua antara Megat Zulkarnain dan juga Muhammad Hilman. Kali pertama pada pilihan raya 2014 di mana menyaksikan Muhammad Hilman berjaya merampas kerusi ini, menduduki kerusi ini, menewaskan Megat Zulkarnain. Jadi kita akan saksikan sama ada Muhammad Hilman mampu untuk mempertahankan kerusi ini di atas tiket Perikatan Nasional. Adakah Megat Zulkarnain mampu merampas kerusi ini di bawah tiket Barisan Nasional dan Perikatan Parti Harapan. Banyak sangat parti di sini, jadi mungkin saya akan tersasul 2-3 kali. Maafkan saya. Ada yang bawa kipas untuk masuk ke pusat pengundian. Pagi cuaca nampak baik, awan tebal. Diharapkan cuaca yang baik ini boleh berkekalan sehingga ke pukul 5 petang nanti. Pertama mengundi. Oh, Sarun 2. Pakcik ni berapa kali mengundi? Kejap, nak interview. Saya daripada Malaysia Gazette. Sini sikit. Saya mengundi ni sebenarnya dalam askar dulu Unipos. Sekarang ni daripada tahun 95 hingga sekarang lah. Tak ingat berapa kali tu. Berapa kali. So menunggu pukul berapa tadi? Dah sampai sini pukul berapa? Tak. Saya warga Mas. Warga Mas. Tapi beratur pukul berapa? 7:30. 7:30. Ya. Setengah jam je lah. Ya, kejap je. Lepas tu dia panggil masuk. Okay, very nice, smooth. Okay, thank you. Okay, sekejap cik. Okay, thanks. Nama? Okay. Nama Muhammad. Okay, thank you. Muhammad, sejak dulu sampai sekarang mengundi disebabkan apa? Pilih calon dan parti macam mana yang dipilih? Parti lah. Parti, untuk memerintah. Parti tu macam mana dia? Tabir yang baik. Urus tabir yang baik. Okay. Saya nak pergi ya. Umur 69.
Itu dah 69 tahun. Terima kasih, Cik. Okey, sama-sama. Saya tak tidak dia nak bagi petang. Oh, ada kenduri kendara lagi. Okey. Itu dia yang datang awal sebab diorang tak nak berhadapan dengan kesesakan, tidak mahu beratur panjang. Jadi diorang datang awal pagi untuk melaksanakan tanggungjawab. So, lepas habis menunaikan tanggungjawab, mereka boleh melakukan banyak perkara. Antaranya termasuk dengan inilah, pergi kenduri dan sebagainya. Ini adalah sekolah kebangsaan Gombak 2. Nampaknya keadaan amat teratur di sini. SPR menyediakan tempat menunggu. Jadi mereka boleh duduk di atas ni. Duduk dulu di bawah kemah. Jadi tak perlu lagi berbaris di luar. Okey. Nampaknya sangat teratur, tertib. Pengundi pun menunggu di tempat yang beratap, tidak panas. Dan mereka selesa. Ada berapa saluran di sekolah kebangsaan Seri Gombak 2 ini. Ini adalah suasana dalam SK Gombak 2. Jadi kita akan tunggu dua calon utama di sini di Seri Gombak ni, Seri Gombak ni, Dun Gombak Setia. Ini dua calon iaitu Muhammad Hilman dan juga Megat Zulkarnain. Megat Zulkarnain dari Barisan Nasional dan Muhammad Hilman dari Perikatan Nasional. Saya bacakan beberapa komen live saya ini. Ada beberapa komen di sini kata UMNO akan menawan Gombak oleh Muhammad Fauzi alias strategi seteguh oleh Zakaria Abdul Karim. Pergilah undi juga, undi BN cantik. Ramai yang nampaknya mengeluarkan kata-kata bersemangat pagi ini. Adakah anda akan mengundi hari ini? Apa komen anda dan apa pilihan anda? Mungkin boleh komen di ruangan komen dan saya boleh baca satu persatu. Pengundi akan datang di bahagian ni dan mereka akan mungkin memberikan kad pengenalan. Berhati-hati. Ini mungkin disediakan bagi mereka yang tak tahu saluran, mereka boleh pergi ke sini bahagian ni dan boleh bertanya di mana mereka patut mengundi. Saya rasa begitu. Jadi kita akan pergi ke bahagian dalam, kita lihat lagi. Bahagian saluran ni nampaknya ramai warga emas. Banyak kerusi disediakan kepada mereka duduk dengan sejuk, dengan tenang sebelum mereka memangkah di bahagian sana. Jadi saya tak boleh masuk ke sana. Itu adalah kawasan larangan. Okey, sedikit flashback pada PRU 14 yang lalu. Megat Zulkarnain yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO tewas kepada Muhammad Hilman yang pada ketika itu bertanding atas tiket Pakatan Harapan mewakili Parti Keadilan Rakyat. Muhammad Hilman antara wakil rakyat Pakatan Harapan yang menyertai langkah Sheraton sekaligus untuk bersama-sama Perikatan Nasional. Hilman yang juga setiausaha politik kepada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali antara 27 ahli PKR yang dipecat dan keluar parti apabila kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada 2020. Pada PRU 14, Muhammad Hilman memperoleh 24,157 undi, manakala Megat Zulkarnain mendapat 11,113 undi dan seorang lagi calon dari PAS, Hasbullah Muhammad Rizwan, memperoleh 11,758 undi. Jadi pada pilihan raya kali ini, Hilman bertanding atas tiket
Perikatan Nasional di bawah Bersatu bersama-sama dengan PAS membentuk pakatan gabungan. Ini memang saluran warga emas berusia 55 ke atas, mereka akan berada di sini. Selesa ya, dalam dewan ni mereka duduk, ada kipas, pengudaraan yang baik. Jadi masing-masing akan mengundi dengan tenang di Sekolah Kebangsaan Seri Gombak ini bagi Dun Gombak Setia. Ini saluran orang muda. Sementara menunggu tu ramai yang lihat-lihat telefon, mungkin melihat perkembangan terkini proses pengundian di kawasan-kawasan lain. Tapi nampaknya di SK Seri Gombak ini keadaan tenang sekali. Sedikit flashback mengenai kawasan Gombak Setia ini. Dulu Dun Gombak Setia merupakan kubu kuat UMNO tetapi telah dirampas oleh PAS lebih 2 dekad lalu sebelum beralih ke dalam genggaman PKR dan kini kerusi ini disandang oleh Bersatu melalui Muhammad Hilman tadi. Gombak Setia yang sebelum ini dikenali sebagai Dun Gombak jatuh ke tangan PAS pada PRU 1999 iaitu di mana tahun ini adalah tahun berlakunya permulaan gerakan reformasi yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan Presiden PKR ketika itu. PAS meletakkan calon mereka seorang agamawan terkenal, Datuk Ismail Kamus. Dalam tempoh 1999 hingga 2002, hanya sekali sahaja kerusi ini berjaya dirampas semula oleh Barisan Nasional iaitu pada Pilihan Raya Umum 2004 melalui Zahari Muhammad Yusof. Selepas itu kerusi ini kembali ditawan oleh PAS selama 2 penggal sebelum dimenangi oleh calon PKR semula yang mewakili Pakatan Harapan ketika itu, Muhammad Hilman Idham pada 2018 sehinggalah sekarang. Untuk makluman, sekali lagi saya maklumkan Muhammad Hilman bagaimanapun menyertai kumpulan wakil rakyat PKR dalam langkah Sheraton, meninggalkan parti yang diterajui Anwar untuk bersama-sama bersatu yang kemudiannya keluar Pakatan Harapan dan menubuhkan gabungan baharu Perikatan Nasional PKR. Melabelkan pemilik penyandang Dun Gombak Setia ini sebagai kerusi pengkhianat yang perlu dirampas semula. Jadi itu sedikit sebanyak sejarah Dun Gombak ini yang merupakan seperti yang saya sebutkan tadi adalah merupakan kubu-kubat UMNO sehinggalah pada tahun 1999 iaitu tahun permulaan gerakan reformasi yang kemudiannya dirampas oleh PAS selama dua penggal dan kemudian diambil alih oleh Pakatan Harapan, kemudiannya pada 2018 disandang oleh Muhammad Hilman yang kemudiannya keluar Pakatan Harapan menyertai Perikatan Nasional. Jadi kerusi Dun Gombak Setia ini sekarang ini ditandingi oleh Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan seorang calon bebas. Dan kita akan menunggu ketibaan calon Muhammad Hilman yang dijadualkan tiba pada pukul 8.30 pagi ini. Manakala Megat Zulkarnain dijadualkan tiba pada pukul 10.30 pagi. SPR turut menyediakan kerusi roda bagi pengundi yang kurang berupaya. Perjalanannya sangat lancar, sangat licin. Saya tidak nampak sebarang kekecohan. Pengundi pun dah tahu di salur mana mereka nak mengundi, jadi lebih memudahkan semua yang berada di sini.
keadaan lalu lintas juga nampaknya tenang di luar ni. Jadi kita tunggulah sehingga 8.30 pagi nanti sama ada betul atau tidak calon Perikatan Nasional Muhammad Hilman akan tiba. Kemudian saya akan sambung pada pukul 10.30 pagi menunggu ketibaan calon Barisan Nasional Megat Datuk Megat Zulkarnain. Okey, ini ada seorang pelayar Malaysia Gazette memberi nasihat, undilah dengan ketenangan dan keikhlasan, semoga dapat kebaikan. Satu ungkapan yang baik, yang menggalakkan, yang sungguh memberi motivasi kepada mereka hari ini. Ikhlas, semoga mendapat kebaikan. Apa yang diharapkan oleh pengundi ini tentulah parti yang dipilih dan wakil rakyat yang dipilih dapat bekerja untuk mereka. Masih terlalu awal untuk membuat telahan parti mana yang akan berjaya merampas Dun Gombak Setia ini umumnya atau negeri Selangor keseluruhannya. Jadi kita akan tunggu sehingga pukul 5 petang nanti selepas pusat-pusat pengundian ditutup. Jadi kita akan tahu siapa yang bakal memenangi negeri Selangor dan 5 negeri yang lain termasuk Dun Gombak Setia ini. Untuk makluman pelayar Malaysia Gazette, sedikit maklumat informasi berdasarkan undian di saluran Dun Gombak Setia pada PRU15, Barisan Nasional yang mewakili Kerajaan Perpaduan memiliki kelebihan untuk menang di atas kertas ya. Dengan gabungan undi diterima, gabungan itu dan Pakatan Harapan tahun lalu mencecah 42,231 undi berbanding Perikatan Nasional yang memperoleh 25,358 undi. Jadi sekali lagi saya ulang, di atas kertas nampaknya calon PHBN ini Megat Zulkarnain mempunyai kelebihan untuk menang berdasarkan pilihan raya umum yang lalu. Tapi kita tidak tahu, kita tak pasti, kita akan tunggu sampai hari pengundian ini tamat. Jadi apa kata pelayar Malaysia Gazette? Apakah yang mereka pilih kali ini? Parti atau calon? Sejak selepas pilihan raya umum ke-15 yang lalu, saya difahamkan ramai juga penyokong parti yang keliru untuk memilih parti atau calon. Ini disebabkan sebelum itu, misalnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kedua-duanya adalah musuh. Saling melemparkan tuduhan dakwaan. Bagaimanapun selepas PRU ke-15 mereka bergabung menjadi satu gabungan. Adakah tempoh 8 bulan itu sudah cukup masa untuk kedua-dua parti, terutama penyokong dan ahli, bermesra dan melupakan persengketaan lama? Itu yang menjadi persoalan dan analisa kebanyakan penganalisis untuk melihat adakah tempoh 8 bulan ini PH dan VN boleh benar-benar menjadi rakan sekutu untuk masa depan.
Manakala Perikatan Nasional, saya difahamkan beberapa analisa menunjukkan bahawa parti ini mendapat sokongan dari golongan muda. Sejauh mana kajian atau tinjauan itu benar atau tidak? Adakah momentum yang diperolehi Perikatan Nasional pada pilihan raya umum yang lalu akan diteruskan pada pilihan raya negeri ini, terutamanya di negeri Selangor, di Negeri Sembilan dan juga di Pulau Pinang? Adakah mereka mampu untuk menambah kerusi? Begitu juga adakah mampu Perikatan Nasional mempertahankan Kelantan, Terengganu dan juga Kedah? Dan sebaliknya begitu juga dengan PHBN, adakah dengan hasil gabungan ini mereka berjaya merampas Kelantan, terutamanya Kedah dan Terengganu daripada Pakatan Harapan yang didominasi di negeri-negeri ini oleh PAS. Jadi sama-sama kita akan lihat nanti. Masih lagi menunggu calon-calon, kedua-dua calon Barisan Nasional dan juga Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional untuk tiba di SK Gombak, Seri Gombak ini. Saya rasa mereka yang datang awal pagi sebelum pusat ini dibuka adalah mereka yang begitu strategik, kerana bila mereka sampai awal mereka dapat tempat yang pertama dan terus mengundi. Siap dipasang khemah ya di Sekolah Kebangsaan Seri Gombak ini sebagai kemudahan kepada pengundi-pengundi yang hadir untuk melindungi mereka daripada panas dan juga hujan. Kita tidak tahu keadaan cuaca pada waktu ini ya. Mungkin sebelah pagi nampaknya macam baik, tiba-tiba di sebelah petang hujan lebat. Kita tidak pasti. Tapi ini adalah satu langkah yang saya rasa begitu teliti lah, memikirkan kebajikan pengundi-pengundi yang hadir di sini. Beratur. Semua mereka perlu beratur dulu sebelum dibenarkan masuk ke pusat pengundian. Okey, secara keseluruhan sebenarnya Selangor menyaksikan sebanyak 147 calon bertanding, iaitu 120 lelaki dan 27 wanita. Calon berumur 50 hingga 59 tahun paling ramai, iaitu 50 orang mereka yang bertanding. Umur 40 hingga 49 seramai 44 calon. 30 tahun hingga 39 tahun seramai 32 orang. Lebih 60 tahun seramai 11 orang. Dan mereka yang berusia 20 hingga 29 tahun seramai 10 orang menjadi calon. Jadi jumlahnya begitu variasi sekali. Dengan yang paling tinggi yang bertanding adalah mereka yang berusia 50 hingga 59 tahun, iaitu seramai 50 orang. Dan mereka yang mewakili kumpulan muda lebih kurang 21 orang. Untuk rekod, Perikatan Nasional meletakkan calon di semua 56 DUN di Selangor ini. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang bergabung meletakkan semua calon juga di semua kerusi, dengan Pakatan Harapan bertanding di 44 kerusi, manakala Barisan Nasional di 12 DUN. Bagi parti-parti lain, calon muda misalnya meletakkan 14 calon, PRM, Parti Rakyat Malaysia meletakkan 6 calon, Parti Sosialis Malaysia 4 orang, Parti Utama Rakyat 1 orang dan bebas sebanyak 10 orang. Dan sebanyak 26 kerusi di Selangor ini menyaksikan pertandingan 1 lawan 1, 25 kerusi pertandingan 3 penjuru dan 5 kerusi lagi 4 penjuru. Jadi saya akan tunggu di hadapan pintu masuk. Saya takut terdapat calon yang akan datang ke pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Seri Gombak ini. Masih lagi menunggu.
sampai lagi? Imam tak sampai lagi. Lepas tu apa? Tak sure dah. Sebab tak tahu dia masa tu. Orang dah lepas tu. Ya. Saya tak tahu. Yang kerajaan nak Sarah. Oh. Soalan apa dah pergi? Megat 1.5. Ya, apa? Saya dengar lah tadi. Macam tak? Jom punya tim kat atas tu. Tu dengan ni. Sekarang ni. Kerja dengan tu Selangor. Oh. Alah, singa je kat situ. Habis PRN ni habis tak? Sampai hujung bulan 8. Tak dapat ada kerja pada PRN tu. Oh. Dah lama. Kita sama-sama lah tunggu. Itulah. Tunggu. Untuk muka sebelah Selangor. Cuba cek. Ada orang nama dia. Tak. Orang dia takkan jawab masalah ni. Ramai wartawan di sini. Ramai wartawan yang berkumpul di sini di Dun Gombak Setia ini. Sebab ini adalah salah satu kerusi panas di negeri Selangor ini. Kita akan melihat sama ada pengerusi Barisan Nasional Selangor, Datuk Seri Megat Zulkarnain, mampu merampas kerusi ini daripada penyandangnya Muhammad Hilman dari Perikatan Nasional. Kerusi panas. Debaran terus menerus sehingga pukul 5 petang ini sehinggalah keputusan diumumkan selepas 7 malam nanti. Jadi kita sama-sama akan tunggu siapakah yang akan memiliki semula 6 negeri yang mengadakan pilihan raya hari ini. Untuk rekod di pusat pengundian di SK Gombak Setia ini tadi, pengundi paling awal tiba adalah pada pukul 5.45 pagi tadi. Seorang wanita berusia 49 tahun mempunyai 5 orang anak datang dari Putrajaya. Beliau berkata beliau datang awal sebab nak dapatkan tempat yang awal supaya dapat mengundi lebih awal dan keluar daripada pusat pengundian ini dengan segera. Jadi nampaknya beliau telah merancang masanya. Mungkin selepas habis mengundi ada banyak lagi urusan lain yang perlu dilakukan. Mungkin pergi kenduri atau pergi ke shopping atau yang dan lain-lain. Okey, rasanya saya akan stopkan dulu laporan saya dari SK Seri Gombak ini. Saya akan kembali semula apabila mana-mana calon tiba di pusat pengundian ini. Sekian saja laporan dari Dewan Undangan Negeri Gombak Setia. Saya Khairul Anwar Yahya melaporkan untuk Malaysia Gazette. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum.